Jadi bagaimana organisasi boleh lakukan untuk mencegah dan mengenal pasti fraud? Tadi kita sebutkan bahawa fraud ada tiga faktor. Jadi kalau kita boleh atasi ketiga-tiga faktor tu, maka kita dapat mengurangkanlah kebarangkalian berlakunya fraud. Jadi strategi ni pertamanya ialah make fraud less likely to occur. Kita perlu organisasi dia perlu buat supaya fraud kebarangkalian untuk berlakunya fraud itu dapat dikurangkan. Pertamanya ialah ini macam prevention lah, okay? Prevention punya step. Jadi di peringkat organisasi dia boleh create culture of integrity, okay? Mewujudkan budaya integriti lah di dalam organisasi. Jadi bila pekerja-pekerja berintegriti, maka kebarangkalian untuk berlakunya fraud di kalangan pekerja akan dapat dikurangkan lah. Okay, adopt structure that minimizes fraud, create governance. Jadi kita wujudkan struktur dalam organisasi supaya dapat mengurangkan fraud. Iaitu, dan ini banyak disebut dalam bidang corporate governance lah. Jadi tujuan corporate governance antara lain ialah untuk memastikan tidak berlakunya fraud lah, dengan cara mewujudkan board of directors. Jadi apa-apa keputusan yang dibuat, keputusan strategi, perlu melalui board of directors. Jadi board of directors ni dia ada pihak-pihak yang non-executive, orang-orang yang bukan di pihak management berada di dalam board of directors. Jadi bila pihak yang bukan pihak pengurusan berada di dalam board of directors untuk buat keputusan, jadi pihak pengurusan dia tak boleh nak buat keputusan strategik yang menyebelahi pihak mereka. Sebaliknya mereka perlu go through board of directors yang akan memastikan keputusan itu memberi manfaat kepada organisasi secara keseluruhan, bukannya untuk memenuhi keinginan pihak pengurusan sahaja. Then assign authority for business objectives and hold them accountable for achieving those objectives. Okay, kita pengagihan kuasa lah. Okay, bila organisasi mengagihkan kuasa, kemudian organisasi juga meletakkan objektif-objektif dan memberi pertanggungjawapan untuk mencapai objektif. Jadi manager, pihak pengurusan, mereka ada objektif yang perlu mereka capai dan mereka perlu jawab kalau mereka tak capai. Dengan sebab itu mereka mungkin kurang beranilah untuk melakukan fraud. Dengan adanya effective supervision, okay, dengan penyeliaan, monitoring, pemantauan. Kemudian polisi-polisi yang dibuat oleh organisasi perlu disampaikan. Manakala aspek prevention yang boleh dibuat dari segi sistem ialah develop security policies to guide and design specific control procedure. Kalau ada polisi bagaimana untuk mewujudkan prosedur kawalan, maka itu dapat membantulah. Implement change management controls and project development acquisition control, melaksanakan kawalan-kawalan perubahan, change management, pengurusan perubahan, dan juga project development acquisition, okay, pemerolehan projek. Strategi kedua ialah make it difficult to commit. Kita wujudkan keadaan yang mana susah untuk melakukan fraud. Okay, jadi di peringkat organisasi, untuk kita menjadikan suasana organisasi itu susah untuk melakukan fraud, dengan pertamanya kita membangunkan kawalan dalaman yang kuat. Okay, dengan kawalan dalaman yang kuat, maka sukar untuk orang ataupun organisasi melakukan fraud lah. Kemudian segregate accounting function, kita membuat pengagihan ataupun pengasingan tugas lah di dalam fungsi perakaunan. Jadi kita tahu bahawa dalam pengasingan tugas ni kita perlu memisahkan antara orang yang melaksanakan atau meluluskan urus niaga, orang yang memegang aset, dan orang yang membuat rekod. Tiga-tiga pihak ni untuk mana-mana fungsi perniagaan mesti dipisahkan. Kalau orang yang sama,
Orang yang laksanakan urus niaga, yang meluluskan urus niaga, yang memegang aset dan yang merekod adalah orang yang sama, maka dengan mudah mereka boleh buat fraud. Use properly designed form, menggunakan borang yang sesuai. Use independent check. Okey, ada independent check lah. Okey, dan reconciliation. Penyesuaian data supaya kita boleh nampak apa-apa discrepancy lah, yang ketidaksamaan kita, data yang tidak selari. Dari segi sistem, kita boleh laksanakan restrict access. Kita menghadkan akses capaian kepada sistem. Kita menggunakan sistem authentication. Authentication ni kita akan bincangkan dengan lebih detail dalam topik akan datang. Implement computer controls over input, process, storage, output dan data. Kita beritahu bahawa tadi fraud berlaku dalam bentuk input fraud, processing fraud, output fraud kan. Jadi kalau kita lakukan control ke atas yang spesifik ke atas proses-proses berkenaan, maka kita pun dapat kurangkan berlakunya fraud. Kemudian use encryption. Jadi encryption ni pun kita akan bincangkan dalam topik lain. Fix software bugs and update system regularly untuk memastikan tidak berlaku vulnerability, kelemahan di dalam sistem yang menyebabkan orang boleh lakukan fraud melalui kelemahan tersebut. Maka kita perlu fix software bugs lah, kelemahan-kelemahan dalam software kita perlu perbaiki, dengan cara juga kita membuat frequent update. Destroy hard drives when disposing of computers. Bila kita melupuskan komputer, kita juga perlu hancurkan, musnahkan hard drive. Sebab dalam hard drive mungkin hard drive komputer lama mungkin mempunyai maklumat-maklumat sulit yang kalau orang perolehi hard drive tersebut, mereka boleh extract confidential information. Seterusnya strategi yang ketiga ialah improve detection. Kita memperbaiki detection ataupun penjumpaan ataupun pengesanan. Kita memperbaiki pengesanan fraud, iaitu dalam di peringkat organisasi kita boleh assess fraud risk, kita menilai risiko fraud, kita melakukan external dan internal audit. Jadi dengan adanya external dan internal audit, maka kita dapat mengesan fraud. Kemudian kita mewujudkan fraud online. Bila ada siapa-siapa pekerja yang dia mengesyaki fraud sedang dilakukan oleh pekerja lain, mereka ada tempat untuk mereka buat aduan. Di aspek sistem pula, kita lakukan audit trail of transactions through the system. Boleh kita lakukan audit trail, maknanya kita boleh trace balik daripada, contohnya daripada account, kita boleh lihat, kita boleh kaji kenapa satu-satu account ni tak musabah. Kita lihat dalam account tu kita boleh nampak urus niaga, kemudian daripada urus niaga tu kita boleh trace kepada dia punya journal entry, daripada journal entry tu kita boleh trace kepada dia punya source document. Jadi sistem sepatutnya ada audit trail lah untuk lakukan perkara tersebut. Kemudian install fraud detection software. Ada perisian yang boleh mengesan fraud. Dan juga kita buat monitor system activities. Kita kena buat monitoring lah melalui user and error logs, intrusion detection contohnya. Okay, strategi yang keempat ialah reduce fraud losses. Maknanya kita cuba, first of all, kita cuba halang berlakunya fraud. Kedua, kita cuba susahkan. Maknanya kadang-kadang kita tak boleh nak halang, tapi kita susahkan proses untuk orang lakukan fraud. Ketiga, kalau yang itu pun mungkin masih ada fraud yang terlepas, maka kita perlu kita kuatkan detection kita, iaitu kita boleh mengesan bila orang lakukan fraud. Dan akhirnya mungkin kalau kita boleh kesan tapi kita tak boleh halang orang lakukan fraud, paling kurang kita boleh reduce fraud losses. Kita kurangkan kerugian daripada berlakunya fraud. Jadi contoh untuk kita kurangkan berlakunya kerugian daripada fraud di peringkat organisasi ialah dengan kita mengambil insurans lah. Jadi bila kita mengadakan insurans, bila berlakunya fraud, kita akan hadapi kerugian, tetapi kerugian tu kita akan dapat pampasan lah daripada kerugian. Kita gunakan business continuity and disaster recovery plan.
Iaitu kita mesti ada perancangan bagaimana kita nak perancangan untuk kelangsungan perniagaan, dan bagaimana kita hendak recover pemulihan lah, perancangan pemulihan daripada bencana. Dari segi sistem kita ada backup ya. Kita ada backup. Kita mungkin satu fraud yang menyebabkan orang memusnahkan data kita, tapi kalau kita ada backup data, backup program, maka kita dapat mengurangkan kerugian lah, sebab kita boleh recover balik data kita. Kemudian monitor systems activity. Jadi ini adalah strategi yang kita boleh buat untuk kita menghalang dan mengesan fraud.